InsyaAllah. Mulakan kuliah pada pagi ni dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila Hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab ridham sya'ilahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala bil Qur'anil Karim, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, untuk hari akhirat. Dan takutlah kamu kepada Allah Ta'ala. Sungguhnya Allah Ta'ala itu maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu lakukan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku, kata Nabi, lebih dia kasihi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalat ila al-khairi ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang semati silakan Tuan Imam, Tuan Bilal, datang puasa masjid, sidang jemaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah kerana sekali lagi pada pagi ini diizinkan pertemuan kita pada Allah Ta'ala. Minta maaf hari itu tak hadir sebabkan saya pun kena COVID itu, jadi terpaksa kuarantin lah hari itu selama 7 hari, 4 bulan sampai 10 bulan. Jadi banyaklah kuliah-kuliah saya tu terpaksa ditangguhkan. Ada lebih kurang 8 ke 9 kuliah terpaksa ditangguhkan. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita lihat sambungan tajuk hari itu, pembetulan dan nasihat kepada orang yang polehi darjah wali, di muka surat 381. Betul tak? 381. Ulasan kan? Ulasan tambahan. Baik.
Qala musannifu rahmatullahi ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Ketika mengulas tentang kata-kata hikmah Syekh yang berbunyi matali'ul anwar al-qulub wal asrar. Matali'ul anwar al-qulub wal asrar. Semua cahaya daripada Allah Ta'ala adalah hati. Qulub mana hatilah, wal asrar dan juga rahsia-rahsia hati. Ibnu Ajibah menyatakan bahawa perkara pertama yang dicampakkan ke dalam hati hamba Allah Ta'ala yang ingin dipilih supaya berada di sampingnya, dekat sampingnya, dan hamba itu mengetahui yang Allah Ta'ala kasih kepadanya ialah, jawapannya ialah, ia sentiasa mendorong hamba itu berzikir kepadanya. Dia mendorong hamba itu sentiasa berzikir kepadanya. Kemudian memenatkan anggota zahirnya untuk memberi khidmat kepadanya, Allah Ta'ala lah, kepadanya. Nya itu untuk kembali pada Allah. Dan ia sentiasa haus untuk mengenalnya Allah Ta'ala. Okey, ini perkara pertama lah. Ini ringkasan daripada kita sebut. Sebelum ni dah sebut dah. Jadi Ibnu Ajibah menyatakan, kan, perkara pertama yang campak dalam hati kita, yang mana Allah Ta'ala nak pilih kita ni supaya kita sentiasa dekat pada Allah, ialah pertama, dia sentiasa mendorong hamba itu untuk berzikir kepada Allah Ta'ala lah, kepada dirinya Allah, kan. Ini merupakan ilham, anugerah daripada Allah Ta'ala bagi pada kita lah. Semana kalau kita dipilih oleh Allah Ta'ala untuk sentiasa berzikir, makna kita antara orang yang dikasih oleh Allah Ta'ala pada kita lah. Itu antara tandanya begitu, kan. Kerana nak zikir pada Allah Ta'ala ni bukannya perkara mudah. Sebabkan kita ni banyak dilalaikan dengan urusan-urusan dunia, perkara-perkara dunia. Kadang tak ada masa pun nak berzikir pada Allah. Nak solat pun kadang-kadang di ujung waktu. Lepas solat pun kadang-kadang tak sempat nak zikir, terus doa pun tak sempat. Terus terkejar sana terkejar sini, kan. Lepas semayang pun kadang-kadang dah capai telefon bimbit, dah capai handset, sibuk dengan urusan dunia lah, sampai kan tak sempat nak berzikir pada Allah. Jadi kalau kita diberikan kelapangan begitu, hamidlah lah, kan. Kau senang. Baik, kemudian memenatkan anggota zahir untuk memberikan khidmat kepadanya. Maknanya kita ada sentiasa waktu dan masa yang terluang. Sebab ada orang tak ada masa, sibuk, kan. Tak ada masa terluang, sibuk kejar sana kejar sini. Tapi kalau seandainya kita diberikan masa oleh Allah Ta'ala untuk berkhidmat kepada Allah, kan, membantu orang lain, kan, memberikan sumbangan, sedekah dan sebagainya, itu adalah satu anugerah yang baik pada kita lah. Kemudian yang kedua, yang ketiga menjadikan dia sentiasa haus untuk mengenal Allah. Allah Ta'ala bagi kita masa lah untuk belajar mengaji, kan, mendengar orang kata ceramah, kan, ulama, mendengar ceramah-ceramah guru, ustaz dan sebagainya, kan. Kemudian ada masa pula mengaji, kan, belajar kitab, tadah kitab dan sebagainya. Padanya ini pun satu benda anugerah daripada Allah Ta'ala jugalah, bukan senang gitu. Kerana itu hamba terlibat sentiasa mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dengan melakukan amalan-amalan sunat. Contoh antara lain lah, antara lain macam mana kita nak dekat diri pada Allah, sentiasa buat perkara sunat, macam yang disebut dalam hadis di atas tu. Kan, barang siapa memusuhi waliku, sesungguhnya aku isytiharkan perang padanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu amalan yang lebih dikasih di sisiku, melainkan apa yang ku padukan pada dia. Kan, sentiasalah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunat, sehingga aku mengasihinya. Apabila aku kasih pada dia, akulah pendengaran yang dia mendengar.
Akulah penglihatan yang dia melihat, akulah tangan yang ia bentangkan, dan akulah kaki dia berjalan. Sekiranya dia meminta padaku, nescaya aku berikan. Macam tu. Nescaya aku berikanlah. Terus kita sentiasalah melazimkan, kan, rajinlah buat ibadat sunat ni. Walaupun mungkin kita sibuk sekali macam mana pun, apalagi kalau jenis orang kita, jenis orang bekerja ni, masih lagi bekerja di lapangan, masih sibuk dengan urusan pekerjaan, kita kena jugalah, kan, setkan masa kita untuk kita mengerjakan ibadah sunat. Sebaik-baiknya kalau sembahyang fardu tu kita buatlah dulu qabliyah, sembahyang sunat qabliyah, sunat ba'diyah. Macam tu. Betul tak? Boleh Tuan? Boleh. Hari itu saya ada jumpa satu hadis berkenaan kelebihan sembahyang 4 rakaat. Kelebihan sembahyang 4 rakaat sebelum daripada solat zuhur. Macam tu. Dalam kitab Mazhab fi Sya'ban. Kitab Mazhab fi Sya'ban. Apakah yang terdapat di bulan Sya'ban? Apakah kelebihan yang terdapat di dalam bulan Sya'ban? Tuan. Ada itu hadisnya. Ada kelebihan bulan Sya'ban, tahwilul kiblah. Tahwilul kiblah, dipalingkan kiblat. Itu antara kelebihan terdapat di bulan Sya'ban lah. Kemudian diangkat amalan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan banyak lagi perkara-perkara lain. Baik, nanti kita jumpa. Kalau jumpakan saya sentuh balik, insya-Allah. Baik, seterusnya kerana itu hamba terlibat sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Taala dengan melakukan amalan-amalan sunat, sehingga Allah yang Maha Besar kasih kepadanya. Bila Allah Taala Maha Besar mengasihi padanya, dia menjadikan hamba itu terlibat lupa kepada diri sendiri. Hamba tadi lupa pada diri sendiri dan menghilangkannya daripada panca indera zahirnya. Sehubungan dengan itu, Allah Ta'ala menjadikan pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan keseluruhan dirinya. Itu macam tadilah, hadis macam tadi. Hadis yang di atas tu lah, di bawah surat 381 tu, dia ada kaitan dengan hadis atas tu. Itu tingkatan Allah Ta'ala, tingkatan yang bagi kepada darjah wali-wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kan mata yang dia melihat itu seolah-olah Allah Ta'ala sendiri yang melihat. Pendengaran yang dia mendengar itu seolah dia menggunakan pendengaran Allah Ta'ala. Kemudian kaki yang dia berjalan, seolah-olah itu kaki Allah Ta'ala, walaupun Allah Ta'ala itu tak kaki pun. Kalau kita menyatakan Allah Ta'ala kaki itu dah, kata kita menterjesimkan Allah Ta'ala pula, menjisimkan Allah. Sedangkan kita tak boleh menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tiada sesuatu pun yang dapat diserupakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan. Insya-Allah. Baik, seterusnya setelah itu Allah Ta'ala mengembalikannya kepada kedudukannya asal dan meletakkan dia pada makam baqa. Jadi makam fana, makam baqa hari itu kita dah sentuh. Lalu ia mengenal Allah Ta'ala pada segala sesuatu. Macam tu. Dia juga melihat Allah Ta'ala berdiri dengan segala sesuatu dan zahir pada segala sesuatu. Allah Ta'ala jua yang mengetahui hakikat yang sebenarnya. Semaknanya semuanya kembalinya kepada Allah Ta'ala. Segala perbuatan yang berlaku dalam dunia ini pun semua adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan yang dilakukan manusia ini hanya secara majazi sajalah. Majazi saja, bukan hakikat yang sebenarnya. Semua dari segi walaupun dari segi hakikat di sebalik hijab
Yang melakukan semuanya itu Allah Subhanahu wa taala, sama ada baik ataupun buruk. Tetapi yang akan ditanya besok ialah manusia sendiri. Allah Ta'ala tidak ditanya tentang apa yang dilakukan. La yusaluna amma yufalun lahum yufalun. Dia tidak akan ditanya terhadap apa yang dilakukan. Dia lakukan apa yang dibuat, tetapi manusia itu sendirilah yang akan ditanya. Soal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. InsyaAllah. Baik, seterusnya. Yang kedua, ketika mengulas tentang tersembunyinya wali daripada pengetahuan umum, Syekh Syarqawi menyatakan wali tersembunyi daripada pengetahuan umum dengan sebab kesibukannya pada aspek zahir yang menjelma dalam bentuk tindakan-tindakan yang hina, dan dengan sebab perkara yang dimakan, diminum dan lain-lain. Dengan itu mencari jalan yang boleh menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sampai kepada peringkat mengenalnya adalah merupakan satu perkara yang sukarlah. Kita nak mengenal Allah Ta'ala pun susah kan. Kita kena mengaji, kita kena berguru, kena belajar, kita menadah kitab dan sebagainya. Kita kena belajar bab tauhid daripada satu kitab pada satu kitab yang lain. Kalau mengaji tauhid, contohnya antara kitab yang kita belajar ialah Risalah Tauhid. Apalagi kita belajar kitab Matan Sanusi. Lepas tu kita mengaji syarah pada Matan Sanusi, Umul Barahin, kan? Lepas tu Awam. Lepas tu kita mengaji kitab contohnya Hasyiah Al-Bajuri, Tuhfatul Murid. Lepas tu kita mengaji kitab Udhudi, Syarah Syarqawi. Lepas tu kita mengaji kitab Dasuki. Banyaklah kitab tauhid ni. Jawharatul Tauhid, Permata Ilmu Tauhid. Lepas tu mengaji syarah kepada Jatuh Tauhid. Banyaklah syarah-syarah dia. Siapa mengajar kitab Jatuh Tauhid, ada banyak bait syair terdapat dia tu, dalam 144 bait syair berkenaan ilmu tauhid. Okey. Ini makna kat situ kita dapat mengenal Allah Ta'ala lah. Yang mana Allah Ta'ala ni laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tiada satu pun yang dapat diserupakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi dalam mengenal Allah Ta'ala ni pun susah. Apalagi kita nak mengenal wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala pun susah. Jadi sebutkan sebelakang sebelum ni. Kerana wali-wali Allah Ta'ala ni kadang-kadang dia bergaul dengan kita. Dia bergaul dengan kita, dia berborak dengan kita, dia makan minum bersama dengan kita, kan? Dia duduk dengan kita sekali berborak. Tapi kita tak kenal itu adalah merupakan wali Allah Subhanahu. Sehinggalah Allah Ta'ala tunjuk pada kita itulah wali. Siapa yang ditunjuk Allah Ta'ala itu adalah wali, ini merupakan anugerah Allah Ta'ala jugalah. Kerana wali ini biasanya doa dia mustajab dan mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang ketiga, ketika jika terhasil kepada seseorang jalan yang boleh menyampaikannya kepada Allah Ta'ala, itu sebenarnya adalah merupakan anugerah yang agung dan pemberian besar yang sepatutnya disyukuri oleh orang yang terlibat. Kau senang nak faham ilmu tauhid, bab tauhid, bab akidah ni, kau senang nak baca sifat, kata sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat manawiyah, sifat istighna, sifat iftikar, apa lagi istilah dalam tauhid. Setiap dalam tauhid ni dia banyak istilah-istilah yang kadang-kadang kita susah nak faham. Bila kita mengaji, insya-Allah kita fahamlah. Ngaji berguru, insya-Allah boleh faham. Ta'alluq, sifat-sifat yang ada ta'alluq dalam tauhid. Ada 6 sifat yang ada ta'alluq. Contohnya kudrah. Ta'alluqnya ila ijad wa imkan. Ijad wal i'dad. Ada mengadakan dan juga mentiadakan. Lepas tu iradah, ta'alluqnya tahsis, menentukan.
Lepas tu hayat. Hayat tiada ta'alluq. La tata'allaqu bi syai'in, tak ada ta'alluq sesuatu pun. Lepas tu sama' dan basar. Sama' dan basar ta'alluqnya ila inkishaf, terbuka ataupun tersingkap. Kemudian kalam, ta'alluqnya ila ad-dilalah. Dilalah, penunjuk ataupun petunjuk. Mana ada 6 sifat yang ada ta'alluq. Disebut dalam kitab tauhid kan. Apa tu ta'alluq? Ta'alluq telah bersifat amr za'i min as-sa'id, menuntut sifat pekerjaan tambahan di atas Allah Ta'ala. Di banyak dalam tauhid ni banyak istilah. Itu ya fiqh banyak istilah. Fiqh, tauhid, tasawuf, semua banyak istilah-istilah. Kadang susah kita nak faham. Kalau kita mengaji, insya-Allah lah Allah Ta'ala boleh bagi dah nampak benda tu. Kalau tak mengaji tak nampak apa. Kerana kita menganggap bila dah habis sekolah, dah habis, tak perlu belajar lagi. Sedangkan pengajian tak pernah habis. Orang bila dah anggap dia dah habis universiti, dah habis belajar universiti, tak payah mengaji lagi dah. Apa nak belajar lagi, dah ada jazah. Sedangkan pengajian ni talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi kan, tuntut ilmu daripada buayang sampai liang lahat. Lagi banyak kita belajar, rupa-rupa banyak lagi benda kita tak tahu lagi kan. Macam tu. Baik. Kemudian yang ketiga, ketika mengulas tentang berdirinya hati di sisi cahaya dan memberikan tumpuan kepada cahaya tersebut, Ibnu Ubad menyatakan hati-hati manusia adalah merupakan satu benda yang halus. Hati-hati manusia ni hakikatnya adalah satu benda yang halus, jisim latif, jisim yang lembut kan. Ia terhijab dengan sebab tumpuannya kepada cahaya-cahaya ilmu dan makrifat yang halus. Nafsu manusia juga adalah satu yang gelap gelita. Nafsu pula gelap gelita. Ibarat nafsu ni macam benda gelap gelita. Ia terhijab dengan sebab kecintaan dan kesibukannya kepada adat-adat dan syahwat yang gelap gelita. Hati terhijab dengan cahaya-cahaya, sebagaimana nafsu terhijab dengan gelap gelita, gelap-gelap, kegelapan. Kebenaran adalah di sebalik itu semua. Ni tinggilah dia punya kata-kata ibarat tu. Kalau dari segi, kalau kita buka kita punya dada kita, keluarkan hati itu, memanglah hati itu memang boleh berpegang kan. Rezeki zahiriat ni nampaklah boleh peganglah hati itu. Tapi yang kita nak tengok ni benda dalam hati itu kan. Benda dalam hati itu yang halus, yang ada hati, perasaan dan sebagainya. Kalau hati, kecintaan kita pada seseorang, boleh kita scan ke? Kecintaan kita pada seseorang, iman yang terdapat dalam hati, boleh kita scan ke iman tu? Tak boleh kan? Tak boleh scan iman itu. Pergilah dekat CT scan ke, tengok bedah siasat mana iman duduk kan. Iman duduk hati kan. Tapi kat alam hati itu belah mana tak tahu. Sebab tak nampak. Itulah ibaratnya. Hati manusia ni merupakan satu benda yang halus. Dia terhijab dengan sebab tumpuannya kepada cahaya-cahaya ilmu dan juga makrifat. Nafsu pula satu benda yang ibaratnya macam gelap gelita. Orang yang ikut nafsu, maknanya biasanya orang tu sesat, mudah disesatkan oleh syaitan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ketika mengulas tentang penyingkapan rahsia-rahsia hamba, dan Ibnu Ubad menjelaskan orang yang berusaha meninjau rahsia-rahsia yang menyebabkan timbulnya keaiban kepada seorang, kemudian tidak berakhlak dengan akhlak rahmat ilahi yang membuatnya merahmati orang-orang yang berdosa, menaruh rasa kasihan kepada orang-orang zalim, memaafkan orang jahil, berbuat baik kepada orang yang melakukan keburukan, dan berlembut kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Peninjauan tersebut menjadi fitnah kepadanya, kerana ia menyebabkan yang terlibat terlalu melihat kepada kelebihan
yang ada pada dirinya dan membesar-besarkan kelima itu. Merasa ujub dengan amalan sendiri dan menunjukkan sikap sombong pada orang lain. Ini pun kadang-kadang ada juga. Kan kita buat satu kebaikan, kadang-kadang timbul satu perasaan. Kan kita ni lah yang terbaik, kita ni lah yang bagus. Orang lain tak bagus, orang lain tak baik. Kita lah yang banyak bantu orang, orang lain tak banyak bantu. Kan? Kita lah yang banyak datang ke masjid, orang lain tak banyak datang. Kita lah yang rajin mengaji, orang lain tak rajin mengaji. Kadang-kadang timbullah perasaan begitu dalam hati kita. Sebab hati kita ni kena ada dibersihkan selalu. Hati kita kena sentar selalu. Mesti ada tazkiyah nafsi. Tazkiyah kan, pembersihan hati dan jiwa kita kena buat selalu lah. Kerana kadang-kadang ada perasaan dihinggap oleh perasaan ujub, hairan diri, takabur pun ada. Akulah orang hebat, akulah bagus, orang tak bagus. Inilah fitnah yang paling besar yang menjadi sebab kepada munculnya kecelakaan kepada orang yang berusaha meninjau kaiban orang lain, orang itu sendiri, seperti mendakwa memiliki sifat-sifat Tuhan. Nampak? Sampai dia mendakwa dia ni hebat, dia ni bagus, dia ni kasyaf, dia tahu apa yang bergerak dalam hati orang, dia tahu. Nampak? Ada perasaan ujubnya tu, heran diri kan. Kemudian dan menentang kekuatan dan keagungan Ta'ala. Inilah kemuncak kepada kecelakaan dan kemuncak pada kehinaan dan kebinasaan, balasan. Yang kelima, ketika mengulas tentang runtunan nafsu. Runtunan nafsu, mana kehinaan nafsu dalam melakukan amalan ketaatan dan kemasukan unsur riak dalamnya, sehingga melibatkan orang yang berada di dalam khalwahnya. Ibnu Ubaid menyatakan sifat nafsu ialah sentiasa memenuhi runtunan dan dalil daripada kebenaran. Nampak? Nafsu macam itulah. Kan? Dia sentiasa memenuhi runtunan keinginan dia lah, runtunan keinginan kan. Dia tu. Dan sentiasa lari pada benar. Benda benar dia suka lari. Dia tahu dah dia salah, tapi dia tak mengaku salah. Itu biasalah manusia. Dan dia meletakkan kesalahan tu kepada orang lain, sedangkan dia sendiri yang buat salah, buat silap. Dia yang menyebabkan kerugian tu, kemusnahan satu benda. Ada orang macam tu. Dia langgar kereta orang, kan? Kemalangan jalan raya tu kan. Hasil kesilapan dia, orang pun, kereta orang pun kena langgar, tergeser. Lepas tu dia salahkan orang pula. Dia langgar lampu merah, lepas tu dia marah orang. Dia jalan di lorong kecemasan. Lorong kecemasan kan tak boleh kan. Lepas tu dia langgar kereta orang. Dia salahkan orang. Ini biasalah manusia, tak mengaku di atas kesalahan, kesilapan dia. Baik. Nafsu sentiasa berusaha untuk merealisasikan runtunan dan mengelakkan daripada kebenaran, sekalipun ketika sedang melakukan amalan ketaatan, apalagi dia melakukan amalan maksiat. Nampak? Ini nafsu punya kerja lah. Walaupun masa tu dibuat benda amalan kebaikan, tapi masih lagi ada nafsu tu, nak tunjuk dia ni hebat, dia bagus. Benda tu benda baik, kan? Contohnya lembab mengaji, dia bagus, lembab mengaji dia kan bagus. Tapi bila time dia tegur orang tu, wah, kata bangang lah kau ni, tak hati mengaji kan. Baik. Orang yang memuhasabah dirinya dan meneliti lintasan hatinya, jelas kepadanya sumber kepada perkara ini. Kadang-kadang anda merasa cergas dan seronok dalam melakukan sejenis ibadah
yang tidak anda bolehi dalam melakukan ibadah yang lain. Walaupun ibadah yang lain itu ternyata lebih utama daripada amalan yang sedang anda lakukan. Nampak? Ada dua ibadah, dan setiap ibadah tu ada yang lebih penting. Kadang ibadah yang tak penting kita lebih fokus, ibadah yang penting tak fokus. Ataupun ibadah penting kita ambil sambil lewa je kita buat. Ibadah-ibadah sunat ni lebih pula fokus pula, kan? Gitu. Ada kadang-kadang timbul perasaan macam tu. Kita tengok balik, cek baliklah kita punya amalan tu. Baik. Kadang-kadang anda merasa cergas dan seronok dalam melakukan sejenis ibadah yang tidak anda bolehi dalam melakukan ibadah yang lain. Walaupun ibadah lain itu ternyata lebih utama daripada amalan yang sedang anda lakukan itu. Nampak? Yang ini fardu, yang ini sunat. Contoh kan? Kalau ikutkan mana lebih penting, fardu lah pada dengan sunat. Tapi dia lebih pada fokus pada sunat. Fardu ni kemudian lah buat, kan? Fardu ni kemudian lah sembahyang, fardu ni kemudian lah. Yang penting tolong orang dulu pada sunat, kan? Bantu orang dulu. Ada orang macam tu, hinggap oleh perasaan macam tu. Ini menunjukkan runtutan nafsu anda dalam amalan yang sedang dilakukan adalah lebih besar daripada amalan yang anda tinggalkan. Orang-orang yang berpengalaman dan orang-orang yang punya mata hati sentiasa memeriksa diri mereka. Apabila melazimi sesuatu pintu ibadah, kerana mereka menyadari tentang tipu daya tersembunyi di dalam ibadah. Mereka sentiasa mengelakkan diri padanya. Nampak? Jadi kita jangan ada dihinggapi perasaan macam tu lah. Sonok buat satu ibadah, sampai ibadah yang lebih penting kita tinggalkan. Tak apa, kita fokus pada ibadah sunat. Sedangkan ibadah fardu, benda yang lebih aulawiyat. Kan ada aulawiyat, fiqh aulawiyat. Pernah dengar kan pengajian fiqh aulawiyat? Ada Imam Yusuf Al-Qadawi ada karang buku atau kitab fiqh aulawiyat namanya. Mana lebih penting? A penting ke B penting? Nampak? Kadang-kadang B benda tak penting sangat, tapi kita lebih fokus. Benda A lebih penting, tapi kita buat tak tahu je. Biarlah, kemudianlah, kan? Nantilah buat, kan? Macam tu. Akhirnya kita tercicir, tertinggal benda yang tak penting. Benda yang penting tertinggal. Benda yang tak penting tadi kita dapat buat. Gitulah. So mana rugilah masa kita. Dan mungkin bukan kita tertinggal ke belakang. Baik. Riak seseorang dalam amalan yang lakukan, yang zahir pada pandangan orang ramai, tidak memerlukan kepada tanda untuk mengenalnya. Riak dalam amalan yang dilakukan, tidak ada seorang pun yang melihatnya. Ia adalah merupakan perkara tersembunyi dan tidak diketahui secara mudah, kecuali berdasarkan tanda-tanda dan alamat tertentu. Malah dia lebih halus daripada semut hitam yang halus. Riak riak lah mati ni, benda lah mati. Ada riak yang boleh dizahirkan, itu namanya riak jali. Riak jali ni nampak zahir, disebut dengan mulut dia. Riak khafi ni tersembunyilah mati. Dia tak zahirkan cakap dia, tapi ada perasaan itulah mati dia. Dialah yang paling perfect, dia paling bagus. Kalau aku tak datang, memang tak jadi apa lah, kan? Kalau aku tak ada dalam tu, memang tak jadi apa lah. Kalau aku tak tolong, tentu dia mati, kan? Macam-macam lah. Dia semut hitam lah, lebih halus daripada semut hitam yang halus. Kalau tuan-tuan mengaji kitab Bidayatul Hidayah, kan? Tuan-tuan mengaji kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali tu, kitabnya tak ada tebal sangat pun. Kat situ ada mana amalan manusia ni dibawa pada langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima.
Ada amalan yang pun sampai langit pertama dah dilontarkan kat muka dia balik. Ada amalan yang sampai ke langit kedua, tak Allah Ta'ala tak terima, malaikat tak terima, campakkan balik bawah. Ada amalan pada langit ketiga, langit pertama, kedua lepas, langit ketiga tak lepas. Sebab ada perasaan riak, sombong, ujub, takabur kan, maka dicampakkan balik ke bawah, lontarkan pada muka orang yang melakukan. Ada amalan langit pertama, dua, tiga lepas, sampai langit keempat dah tak lepas. Itu disebut, dibincang dalam Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah. Tuan tengok balik kitab Bidayatul Hidayah tu. Syarahnya kitab Muraqi Ubudiyah. Kitab Muraqi Ubudiyah tersyarah kepada kitab Bidayatul Hidayah. Baik. Seterusnya, antara tandanya ialah hati sentiasa seronok apabila orang menghormati, mengagung dan mendahulukannya di majlis-majlis, dan cepatnya mereka menunaikan segala hajatnya. Ini antara perasaan riak juga. Orang cepat menunaikan permintaan dia. Kalau orang tak tunaikan permintaan dia, dia marah, dia bungih. Dia kata lembab lah, tak bagus lah urus dia tak erti buat kerja. Macam tu. Lepas tu dah pergi majlis kan, dia kan mengungut sana, mengungut sini sebagainya. Antara tandanya orang yang riak ni, hati dah seseronok apabila orang hormat dia, orang sanjung dia seronok, orang agungkan dia, orang mendahulukannya di majlis-majlis, dan cepatnya mereka menunaikan segala hajatnya. Nampak? Mana orang semua takut ke dia lah. Macam tu. Apabila salah seorang daripada mereka lambat menunaikan haknya yang berhak diperolehi, dia bersungut. Nampak? Kalau orang lambat menunaikan hajat dia, permintaan dia, keinginan dia, maka dia pun bersungut. Silap-silap mungkin dia pekikkan orang tu depan orang ramai. Pekikkan urus dia, bongih kan. Dia bersungut dan memandang perkara tersebut tak patut lakukan atas dirinya. Contohlah, dia merasakan wujud perbezaan antara orang yang memuliakannya dengan orang yang memuliakan orang lain, dan antara orang yang menghinanya dengan orang yang menghina orang lain, sehingga boleh jadi orang-orang yang kurang akal menzahirkan perkara tersebut di lidah-lidah mereka. Nampak? Jadi bila kalau dia dah bersungguh macam tu, maka orang pun bercakap belakang lah. Apalah kan, tak boleh lah orang kata sabar sikit. Patutnya kau sebagai pemimpin kena sabar lah. Kau pun tak sabar, jadi orang mulalah bercakap belakang kan, gitu. Sehingga boleh jadi orang-orang yang kurang akal menzahirkan perkara tersebut di lidah-lidah mereka. Mereka mengancam orang-orang yang kurang melaksanakan hak yang sepatutnya mereka terima, dengan menyatakan Allah Ta'ala segera membalas perbuatan mereka. Nampak? Sama begitu sekali lah. Mana-mana orang-orang yang lambat menunaikan hak dia, menunaikan hajat dia, keinginan dia, maka dia kata mudah-mudahan Allah Ta'ala hina kau ni. Sampai itu dah sini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala turunkan balak kat kau lambat buat kerja. Sampai begitu sekali lah. Perasaan ujub dia kan, ujub dia, riak dia kan. Dia kena, kalau boleh dia nak cepat bala bencana jatuh ke orang tu. Sebab apa dia tak tunaikan hajat dia. Mereka mengancam orang-orang yang kurang melaksanakan hak yang sepatutnya mereka terima, dengan menyatakan Allah Ta'ala segera membalas perbuatan mereka, dan Allah Ta'ala tidak akan membiarkan mereka sehingga ia mengalahkan mereka. Apabila seorang hamba mendapati tanda-tanda ini ada pada dirinya, ia sebenarnya adalah orang yang riak di dalam amalan yang lakukannya, walaupun ia menyembunyikan amalan itu daripada pandang orang lain. Mana dalam hati dia ada riak tu, walaupun segi zahiriatnya tak nampak pun. Ada juga macam tu. Dia tak zahirkan. Dia tak zahirkan melalui cakap mulut dia cakap.
Tapi dalam hati dia bisikkan, orang yang tak tunai hajat tu supaya segeralah Allah Ta'ala turunkan balak pada dia kan. Terletik dalam hati dia macam tu. Kalau ni tak zahirkan, ada yang jenis zahirkan, mungut kan, mencaci maki orang depan orang ramai kerana orang tak tunaikan hajat dia. Patutnya dia kena hormatkan dia lah, kan gitu. Syekh Abu Abdullah Al-Quraisy pernah menyatakan, setiap orang yang tidak memadai perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataannya dilihat dan didengar oleh Allah, ia mahu makhluk juga melihat segala perbuatan dan perkataan yang diucapkannya, tidak diragui lagi akan dimasuki oleh perasaan riak dalam hati dia. Nampak? Ni kata Abu Abdullah Al-Quraisy. Mana sedikit sebanyak akan ada lah perasaan riak dalam hati dia. Kemudian setengah ahli sufi menyatakan, tidak seorang pun yang ikhlas melainkan ia suka kalau ikhlas itu terlindung dan tidak diketahui oleh seorang pun. Nampak? Tidak seorang pun yang ikhlas melainkan ia suka kalau ikhlas itu terlindung dan tak diketahui oleh seorang pun. Kalau boleh orang tak tahulah dia ikhlas. Sahal bin Abdullah As-Surasi Tusari pernah menyatakan, orang yang suka agar makhluk melihat amalan yang dilakukannya dalam kurungan secara tersembunyi antara dia dengan Allah Ta'ala saja, orang itu adalah orang yang lalai juga. Orang yang suka agar makhluk melihat amalan yang dilakukannya antara dia dengan Allah Ta'ala, orang itu adalah orang yang lalai. Pada asalnya amalan dia buat tu amalan tu tersembunyi. Sembahyang tahajud kan tersembunyi. Biasanya tu tengah malam orang bangun. Lepas tu pagi tu cerita ke orang. Kan? Pagi tu malam tadi aku sembahyang 20 rakaat. Malam tadi aku sembahyang 30 rakaat dan sunat tahajud. Nampak? Sembahyang hajat lagi, sembahyang tasbih lagi. Siang tu cerita ke orang. Kan? Macam tu. Ini dikatakan orang yang lalai. Kita tengok balik. Orang yang suka agar makhluk melihat amalan yang lakukannya secara tersembunyi tadi antara dia dengan Allah Ta'ala, orang itulah orang yang lalai. Nampak? Abu Khair Al-Atqa pula menyatakan, orang yang suka orang ramai melihat amalan yang lakukannya adalah orang yang riak. Dan orang yang suka supaya orang ramai melihat hal keadaannya, itulah orang yang pendusta. Itulah orang yang berdusta. Orang yang suka orang ramai melihat amalan yang lakukan tadi adalah orang riak. Dia suka kalau orang lain melihat amalan dia. Dia suka kalau orang lain nampak dia bersedekah. Supaya kalau nampak bersedekah tu, dia menzahirkan sedekah dia. Sedekah tu sedekah sunat je, lainlah kalau sedekah wajib. Zakat tu lain. Sebab sedekah ada dua kan, sedekah wajib, sedekah sunat. Zakat fitrah tu, sedekah zakat tu memang sedekah wajib. Mana lain sunat. Sunat ni tak perlu nak cerita ke orang lain lah. Kecuali kalau orang lain mengungkit, dia kata kita kedokut. Dia kata kita kedokut, kan, dia tu tunjukkan, baru nampak sebenarnya kita tak kedokut pun. Sebab ada orang macam tu, bila kita tak menzahirkan amalan sunat kita tu, sedekah tu, orang kata kita kedekut. Sedangkan kita bukan kedekut. Kita kalau boleh nak tutup kita punya sedekah tu, jangan orang nampak. Baik. Jadi kata Abu Khair Al-Atqa, orang yang suka orang ramai melihat amalan yang lakukannya adalah orang yang dia. Orang yang suka supaya orang ramai melihat hal keadaannya adalah orang yang dusta, orang yang pendusta. Macam tu. Okey tuan-tuan. Nombor 6 sampai situlah. Wallahu a'lam bissawab. Okey. Ramai tak ada gimana? Imam kata adalah hadiri.
Kuliah kita ada sekali lagi. Ini yang last ke je tu sebelum Ramadan. Jinasih? Ada lagi sekali lagi. Ha? Ha? Ni last. Ramadan berapa? Berapa bulan? 1 Ramadan. 3 kan? 3. Kalau 3 kita ada kuliah sekali lagi lah 2 bulan. Betul? Mantai Ini mantai. Okey. Mana ada kuliah sekali lagi? Tu kita cerita Ramadan lah. Boleh? Boleh 2 bulan kita cerita tentang Ramadan. Kita tak siapa Ramadan. Okey? Mana hari mantai sini? Jelas lah. Okey, itu saja, wallahu alam. Tutup. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa 'alam taqabbala wa rizqan halalan wa barakatan katsira wa siyana fatai alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala ta'arifin. Allahumma faqina fidin, Allahumma faqina fidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dakhish syaqa wa su'il qada wa syamasatil ada. Ta'assalna bi zitil jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal ladzi la yamun. Allahumma sif anna hadzal waba wa qina syarra rada wa najina minat ta'ni wa ta'un wal bala bi lutfika ya latif ya khabir ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Qatallahu minkum.